di Mesir, di Syria, di Yaman, Selatan Thai, di Romania, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ni bersempena bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Marilah sama-sama kita berselawat pada malam ini. Semoga majlis kita ini menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. Dan anak-anak saya minta kepada semua untuk sama-sama berdiri, insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru mithla husnika ma ra'ayna qattu ya wajha sururi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin, anta iksiru wa qali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد. Boleh duduk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini, keberadaan kita dalam rumah Allah SWT ini, kita sangat-sangat harap Allah SWT memberkati, merahmati, meredai, dan lebih-lebih lagi kita harap sangat-sangat pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Dan Alhamdulillah kita bersyukur sangat-sangat pada Allah SWT kerana Allah SWT masih izinkan lagi kita bertemu dengan bulan Rabiul Awal pada tahun ini. Satu bulan yang mana di dalam bulan Rabiul Awal ni ada satu kisah ataupun peristiwa yang sangat agung. Dan kita harap-harap sangat pada Allah SWT semoga kita ini bukan hanya sekadar dipanggil sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah SWT letakkan sebenar-benar rasa cinta dalam diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau tidak adalah Rasulullah itu di dalam hati kita, dalam perasaan kita, di dalam kehidupan kita, dalam diri kita, dalam nafas kita. Dalam nafas kita, kita keluarkan nafas, kita sedut, kita nafas, sedut, lepaskan. Kalau dalam nafas kita itu tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita termasuk di antara mereka-mereka yang sangat rugi, terlalu amat rugi. Sekalipun Allah SWT memberikan kita dunia, isi dunianya, tapi dunia itu tidak ada nilai kalau katalah tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun Allah berikan syurga, dan sebesar-besar syurga Firdaus paling tinggi, dapat syurga Firdaus tapi tak duduk dengan Nabi, rugi. Sangat-sangat rugi. Kerana apa? Kerana semuanya itu tanpa Nabi tidak ada nilai. Semuanya itu, semua nikmat, rahmat, kasih sayang Allah itu, kalau Allah bagi sekalipun pada kita, kalau tidak ada bersama dengan Nabi SAW, maka tidak ada nilai.
Kerana apa? Kerana Nabi SAW ini, Rasulullah SAW ini bukan hanya sekadar seorang Nabi. Rasulullah SAW ini bukan hanya seorang Rasul, dan dia tidak sama sebagaimana Nabi-Nabi dan para Rasul yang terdahulu. Yang mana Nabi dan para Rasul terdahulu, tuan-tuan, ma'ayah yang dikasih oleh Allah SWT itu hanya kepada umatnya, kepada kaumnya, hanya kepada kaumnya. Tetapi Nabi SAW yang Allah bangkitkan adalah untuk sekalian alam. Untuk sekalian alam. Jelas Allah SWT sebut, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, dan tidak kami utuskan akan engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Alam yang apa? Yang dikatakan alam tu apa? Alam tu ma siwallah, sesuatu selain daripada Allah. Allah selain daripada Allah, alam. Arash, alam. Syurga, alam. Neraka, alam. Malaikat, alam. Lauhul mahfuz, alam. Azazil, iblis, alam. Allah selain daripada Allah, alam. Maka setiap alam ini pasti akan merasa rahmat yang dibawa oleh Nabi SAW. Apa yang dikatakan rahmat kat situ? Ulama sebut tentang rahmat yang disebut di situ, Nabi inilah Allah datangkan sebagai kemuncak untuk menzahirkan kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk. Rasulullah ni penzahir. Nak tengok rahmat Allah SWT itu, maka kemuncak zahir dapat digambarkan gambarannya tu melalui keberadaan dan kebangkitan Nabi SAW. Hingga sampaikan tahap Rasulullah SAW tu pernah satu riwayat menceritakan, satu hari Allah SWT bertanya kepada Rasulullah SAW. Ditanya kepada Rasulullah, Allah SWT bila bertanya bukan dia tak tahu. Allah SWT bila bertanya, dia nak bagi tahu. Dia maha tahu. Tapi bila dia bertanya, dia nak bagi tahu. Pernah Allah SWT bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, kau tahu tak kenapa aku jadikan alam ini? Ni alam ni, kau tahu tak kenapa aku jadikan? Lalu Rasulullah SAW, dia punya sifat naluri yang sangat halus, malu. Dan dia tahu bahawa setiap kali pertanyaan Allah pada dia pasti rahmat ataupun pasti tanda cinta Allah SWT kepada Nabi SAW. Lalu ketika itu Nabi SAW semakin tunduk, malu dengan Allah SWT. Geleng kepala dia, kata, tak tahu, hanya engkau sahaja yang tahu, wahai Allah. Akhirnya Allah SWT menjawab, wahai Muhammad, aku jadikan alam ini. Ini tadi yang kita sebut, cerita dari alam tu. Aku jadikan alam ini kerana engkau, wahai Muhammad. Aku jadikan alam ini kerana engkau. Dan wahai Muhammad, kau tahu tak kenapa aku jadikan engkau pula? Aku jadikan engkau ni pula untuk apa? Lalu Rasulullah SAW makin tergedu, tunduk, kali ni geling, tak cakap, tak apa, tak, semakin malu dengan Allah SWT. Akhirnya Allah SWT menjawab, wahai Muhammad, aku jadikan engkau untuk aku. Aku jadikan engkau untuk aku. Nak gambarkan hiwar ataupun pertanyaan jawapan yang berlaku di antara Allah SWT dengan Rasulullah SAW ini. Satu perkara yang menggambarkan kalau katalah tak ada Nabi, tak ada alam. Tak ada Nabi, tak ada alam. Allah menzahirkan kekuasaan keagungannya itu dan kemuncaknya melalui Nabi SAW. Sebabnya sekalipun syurga Firdaus kita minta dan Allah bagi syurga Firdaus, kalau tidak ada Nabi, tak ada nilai. Itu sebabnya pernah berlaku kepada Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ni siapa? Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far ni sepupu Nabi SAW. Sepupu Nabi, anak kepada Abu Talib. Maknanya sepupu dekat. Sebab Abu Talib dengan Abdullah ni satu mak satu ayah. Jadi Sayyidina Ja'far ni satu hari, dia sama-sama bersama Rasulullah dan para sahabat pergi satu peperangan. Jadi pergi satu peperangan, dalam dia pergi peperangan tadi pula dalam keadaan puasa. Jadi di tengah-tengah peperangan tadi, akhirnya Sayyidina Ja'far tadi syahid. Bila dia syahid pada tubuhnya tu,
Riwayat menyebutkan tidak ada satu tempat ruang pun pada tubuhnya kecuali bekas tusukan pedang. Habis semua. Kerana Allah SWT nak meraihkan Sayyidina Ja'far yang pergi jihad tadi sampai syahid dalam keadaan berpuasa, maka Allah SWT perintahkan malaikat supaya bawa Sayyidina Ja'far, bawa masuk ke syurga, dan waktu berbuka nanti Sayyidina Ja'far dapat berbuka dalam syurga. Subhanallah. Hebat tak? Hebat. Tapi sehebat-hebat gambaran nikmat yang kita lihat Allah berikan kepada Sayyidina Ja'far, malaikat membawa Sayyidina Ja'far masuk ke dalam syurga. Bawa Sayyidina Ja'far masuk syurga. Lalu bila tiga mana sampai dalam syurga, Sayyidina Ja'far boleh tanya, wahai malaikat, di mana Muhammad? Sayyidina Ja'far tanya, wahai malaikat, di mana Muhammad? Di mana Rasulullah? Lalu malaikat kata, wahai Ja'far, mana ada Muhammad? Muhammad ada di atas dunia. Allah nak raihkan kau atas kau berbuka puasa, maka Allah bawa ke syurga. Sayyidina Ja'far kata apa? Kalau Muhammad tidak ada dalam syurga, tidak ada nilai syurga bagi aku. Tolong bawa pulang semula aku ke dunia, dia kata. Tolong bawa pulang semula aku ke dunia. Tidak ada nilai syurga bagi aku kalau tidak ada Muhammad. Akhirnya sampaikan malaikat bawa semula Sayyidina Ja'far bawa pulang ke syurga, bawa pulang ke dunia. Sampai di dunia Sayyidina Ja'far kata, biar sekalipun jasad aku ini tidak dapat bersama lagi dengan Muhammad, dia kata, sekalipun aku berada di dalam tanah, Muhammad berada di atas tanah, tetapi masih lagi dapat berhubung di antara jasadku dengan tanah, dan tanah penghubung kepada jasad Muhammad. Masya Allah. Cuba bayangkan mak, betapa hebatnya kasih sayang para sahabat Nabi SAW, dan mereka nampak nilaian. Sehingga kan sampai Sayyidina Abu Bakar kata apa? Mak, Sayyidina Abu Bakar ni siapa mak? Sayyidina Abu Bakar bukan seorang sahabat Nabi semata-mata, rakan sepermainan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada kecil sampai remaja, sampailah Rasulullah SAW jadi Nabi, sampai Rasulullah wafat, bukan hanya sekadar rakan sepermainan, sahabat, sampaikan jadi bapa mertua. Sampai jadi bapa mertua. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar kata, sekenal aku dengan Muhammad, kata, aku melihat keagungan Muhammad. Aku sendiri melihat keagungan Muhammad. Mak, tanda kerasulan ini bukan waktu Rasulullah SAW usia 40 tahun baru nampak tanda kerasulan, tidak. Tanda kerasulan Nabi SAW itu daripada lahir. Dan sesiapa yang bersama Nabi itu nampak jelas tanda kerasulan yang ada pada Nabi SAW. Sebab kalau kita meneliti kisah perjalanan Rasulullah daripada lahir, daripada kecil lagi, itu diburu nak dibunuh. Itu diburu tu mak, nak dibunuh. Sampaikan kenapa dihantarkan ke Halimatus Sa'diyah, kemudian sepatutnya duduk di Halimatus Sa'diyah 2 tahun tu. Abdul Muttalib minta ditambah lagi 2 tahun. Dalam masa yang sama memang hati berat untuk berpisah Halimah dengan Rasulullah, tetapi Abdul Muttalib kuatkan lagi duduk dengan Halimah kerana dirasakan di sana jauh lebih selamat. Tapi sampai bila tiga mana Yahudi mendapati Muhammad ada di sana, Rasulullah SAW itu ada di sana, maka dia orang mula serang mereka. Sehingga kan bapa susuan Nabi SAW, suami Halimah, terpaksa mempertahankan Rasulullah dengan pedang, lawan 2 lawan 1. Kerana keselamatan yang dah semakin dah, akhirnya dihantar balik Rasulullah. Hantar balik Rasulullah, itu pun Rasulullah tak boleh duduk dengan mak dia. Rasulullah tak boleh duduk dengan mak dia. Kerana apa? Abdul Muttalib sambut dan terus letak Rasulullah dalam gua. Rasulullah tak dibenarkan masuk ke dalam Mekah ketika tu. Kerana apa? Kerana takut keselamatan diancam. Sampailah mak dia datang ambil Rasulullah di gua, bawa lagi pula pergi Yathrib. Bawa pergi Yathrib. Lalu sampai kira mak dia pula meninggal dekat sana. Cuba bayangkan mak, perjalanan hidup Rasulullah itu senantiasa diburu. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Aku bersama dengan Rasulullah, aku melihat keagungannya, aku melihat keagungan Muhammad. Dan terus terang aku katakan, Sayyidina Abu Bakar kata apa? Tidak ada satu perkataan pun yang boleh digunakan untuk menzahirkan keagungan yang ada pada Muhammad. Tidak ada satu perkataan pun yang boleh digambarkan macam mana agungnya Muhammad tadi. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah.
Itu sebabnya Rasulullah SAW ni bukannya Nabi, bukannya Rasul semata-mata, bukannya manusia mulia, bukan. Tetapi dia adalah makhluk yang sangat agung. Makhluk yang sangat agung. Cuba bayangkan agung tak agung Rasulullah SAW ni. Sampai pernah satu ketika Nabi Allah Adam AS ketika nak dikeluarkan daripada syurga disebabkan makan buah khuldi. Kau khuldi keluar. Allah Ta'ala kata, kenapa makan buah khuldi lagi? Nabi Allah Adam senyap. Kenapa masih lagi termakan pucuk rayu iblis? Innahu lakum aduwwun mubin. Nabi Allah Adam menjawab yang diajar oleh Allah SWT sendiri, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami, wahai Allah. Kalau Engkau tak ampunkan kami, ya Allah, dan Engkau tak rahmati kami, ya Allah, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami berada dalam keadaan golongan yang rugi. Dan tafsir menyebutkan di situ ada satu kisah ketika Nabi Allah Adam AS mengungkapkan ayat tadi, disokong dengan kata-kata, dia kata apa? Bibarkati Muhammad. Bibarkati Muhammad. Lalu ketika itu Allah Ta'ala bertanya, wahai Adam, daripada mana kau tahu tentang Muhammad? Daripada mana kau tahu tentang Muhammad, wahai Adam? Lalu ketika itu Adam kata, wahai Allah, ketika kau perintahkan Israel untuk masukkan ruh dalam jasad, Israel masukkan ruh dalam jasad beliau kepadaku. Lalu bila ruh masuk dalam jasad, ketika itu mataku ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, dia kata. Jika mataku terpeliak melihat setiap arah tadi, tiba-tiba terpandang pada dinding arasy-Mu, wahai Allah, ada nama-Mu. Pada dinding arasy itu ada nama Allah. Tetapi dia kata, aku lebih terkejut bila ketika mana mendapati di samping nama-Mu, wahai Allah, itu ada nama Muhammad, yang mana ku yakini dan ku pasti bahawa Muhammad itu adalah sesuatu yang sangat agung di sisi-Mu, wahai Allah. Kalau tak agung, kalau tak letak Muhammad. Sebabnya Rasulullah SAW itu walaupun jasadnya itu belum ada, tetapi namanya itu sangat-sangat dikenali oleh seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, dan dinanti-nantikan. Keagungan Rasulullah SAW bukan hanya keagungan pada jasadnya semata-mata. Keagungan Rasulullah SAW itu bukan hanya pada sifatnya semata-mata. Sampaikan sesiapa sahaja yang bersama Nabi akan agung. Dan sesiapa sahaja ataupun sesuatu apa sahaja sekalipun yang bersentuh dengan Nabi SAW, maka akan agung. Cuba yang menggendong Nabi. Rasulullah nak dilahirkan, nak digendong Nabi itu daripada Nabi Allah Ismail sampai Rasulullah SAW tu, yang menggendong Nabi tu. Sebab Nabi kata apa? Keturunan aku tu dipelihara daripada dua perkara. Nabi kata, yang pertama perbuatan syirik, dan yang keduanya perbuatan zina. Ini dua perkara. Jadi kalau kita lihat buka buku sejarah sirah, kita akan dapati dekat dalam tu, dalam buku sirah akan menceritakan secara jelas keturunan Nabi SAW tu. Secara jelas. Apa maksud jelas kat situ? Ayahnya siapa, maknya siapa, ayah dia pula siapa, mak dia siapa. Abdullah tu siapa, kemudian Abdullah ayah dia siapa, Aminah pula ayah dia siapa, mak dia siapa, daripada mana datang, kedudukan siapa, kaum yang mana, bahasa siapa, apa karakter dia. Karakter tu pun diceritakan, mak, sampaikan kedudukan dia tu. Bukan hanya berkisar pada hanya Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay. Bukan hanya sekadar tu, sampai kepada Nabi Allah Ismail, sampai kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Semuanya itu jelas, sejelas-jelas. Kenapa? Kerana bukan hanya sekadar Allah nak memelihara daripada syirik dan juga zina, tetapi dalam masa yang sama Allah nak gambarkan kepada kita bahawa yang menggendong cahaya Nur Muhammad itu semuanya orang-orang mulia. Kerana nak menggendong sesuatu yang mulia. Sebabnya mak, kalau kita lihat bagaimana peristiwa yang terjadi kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Pernah satu hari Jibril datang bersama Israel dan Israfil, bagi tahu kepada Nabi Allah Ibrahim, wahai Ibrahim, Sarah dah selamat melahirkan. Sarah dalam keadaan hamil. Sarah dalam keadaan hamil. Terkejut Nabi Allah Ibrahim. Sarah yang duduk dekat belakang tabir, mak, pasang telinga dia dengar. Melompat keluar.
Sarah kata mana mungkin, mustahil dia kata kau hamil. Kerana waktu tu mak Nabi Allah Ibrahim sendiri usianya hampir 100 tahun. Sarah tu pula mak beza 10 tahun je, hampir 90 tahun. Tiba-tiba hamil mak. Sakal. Sarah kata mana mungkin, dia kata aku ni mandul, dia kata. Dah tak ada malu-malu dah kan, dia terkejut sangat tadi. Sehingga kan Jibril kata, wahai Ibrahim, dia kata Allah Ta'ala memberikan berita gembira kepada engkau, bukan hanya sekadar nak beritahu hamilnya Sarah, anak yang dikandung tadi akan lahir anak lelaki yang namanya Ishak, dan anak Ishak itu Yaqub. Dan daripada keturunan itu pula akan lahirnya Nabi dan Rasul, dan akan diberi kitab pada mereka. Sangat agung. Jibril pun berlalu pergi mak. Balik Nabi Allah munajat pada Allah, menunjukkan rasa syukur sangat pada Allah. Syukur sangat-sangat. Jadi bila rasa syukur, tapi dalam keadaan syukur tadi mak, ada terselit di hati tu rasa sedih. Rasa sedih kenapa mak? Rasa sedih kerana mengingatkan Ismail, anak Hajar, kecil-kecil tu diletak di tengah padang pasir, ditinggalkan tanah gersang tu mak. Jangan kata binatang, pohon pun tak ada. Pohon pun tak ada. Tak ada orang nak lalu dekat situ. Tak membesar bersama ayah, tak merasai kasih sayang ayah, tak sebagaimana Ishak yang makan lahir. Jadi terlancar mulutnya, wahai Allah, bagaimana pula Ismail. Allah menjawab, wahai Ibrahim, ku berikan seagung-agung kepada Ishak dan Yaqub serta keturunannya, tetapi keagungan yang kuberikan kepada Ismail itu tidak ada keagungan yang dikuberikan pada yang lain. Tidak ada yang kuberikan pada yang lain. Apa ni mak? Yang pertama, Allah berikan kepada Ismail itu tanah haram. Tanah haram tanah Mekah tu mak. Ulama menyebutkan Allah telah haram, kalau bahasa kita tu digezetkan. Telah digezetkan tanah haram itu daripada awal-awal kejadian langit dan bumi lagi. Allah dah gezet tanah haram. Kemudian Allah berikan kepada Ismail itu ada Kaabah, yang mana Kaabah itu akan menjadi tumpuan seluruh manusia. Cuba yang mak, satu hari berapa ratus ribu mak orang yang duduk kat situ setiap hari. Kemudian mak, Allah berikan pada Ismail itu persyariatan ibadah haji, dan Allah beri persyariatan ibadah korban. Tetapi Allah Ta'ala kata satu perkara yang aku beri jauh lebih agung pada sulbi Ismail dan keturunannya itu, ku berikan cahaya nur Muhammad. Akan lahirnya seorang anak lelaki yang menjadi makhluk yang sangat agung. Masya Allah. Nabi Allah Ibrahim terkejut di situ, menangis sekuat-kuat, merasa syukur pada Allah. Rupanya kejeritan, kepahitan, ini keagungan yang sangat besar Allah Ta'ala beri setiap keturunan sejarah tadi sampai ke atas. Sampaikan tahap sesiapa yang tersentuh Nabi. Itu sebabnya kenapa tanah Mekah itu tanah haram, kerana nak menyambut kelahiran Nabi. Kenapa diberikan Kaabah mak? Kerana nak muliakan Nabi. Kenapa diberikan haji? Kerana Nabi. Kenapa berikan korban? Kerana Nabi. Semua tu balik-balik semula kerana Nabi. Cuba bayangkan tersentuh tanah pula mak. Yasrib tu tempat apa? Balik nanti mak baca sejarah tentang Yasrib. Yasrib tu satu tempat penyakit mak. Tak ada orang nak duduk kat Yasrib tu, takut, sakit. Yasrib tu tempat penyakit, tempat buangan. Cuma Yahudi duduk ramai kat situ, Aus dan Khazraj. Kenapa? Kerana mereka mendapati di situ ada tanda-tanda kenabian yang akan lahir akhir zaman. Itu dia beranikan duduk situ juga. Tak ada orang nak duduk ke Yasrib tu mak. Tapi bila Rasulullah SAW pijak saja tanah Yasrib mak, Masya Allah. Rasulullah pijak je tanah Yasrib. Apa jadi mak? Hari ni kita duduk Madinatul Munawwarah. Mak duduk Madinah, mak dengan mak duduk rumah, mana lagi tenang? Abah duduk Madinah dengan abah duduk rumah, mana lagi tenang abah? Abah nak kata tenang, tapi takut tidur dalam surau malam ni. Tenang mak. Siapa yang kata duduk Mekah tu tak tenang? Tenang, setenang-tenangnya mak. Tak ada orang yang duduk kat Madinah tu tak tenang. Berkat Nabi pijak tanah Madinah. Masya Allah. Rasulullah SAW tu mak,
Bila kata gitu, pendekkan cerita. Dunia ketika itu dalam keadaan kemarau panjang, panas sangat, panas terik. Jadi ketika itu Abdullah dah meninggal. Ni saya ikat cerita ni. Abdullah dah meninggal. Aminah dalam keadaan rasa pahit, pilu sangat. Rasa tak pilu. Kepiluan hilang seorang suami yang sangat disayangi. Ni suami pula bukan suami cerai-cerai mak. Kalau suami cerai ni mati tak apa, cari lain. Ni suami yang tak ada galang ganti. Tak ada galang ganti. Yang digila-gilai oleh penduduk Mekah ketika itu. Bukan tergila lagi mak, bukan tergila-gila, menggila-gila. Memang gila dia tu gila sengaja, bukan tak sengaja gila lagi tu. Cuba bayang mak. Jadi terlalu sedih sangat kan Allah ubat hati Aminah tadi. Datang suara setiap malam di antara jaga dengan tidur tadi. Tiba-tiba datang satu suara. Dalam kitab misalnya disebut suara. Ada kitab yang lain menyebut Allah perintah Nabi Allah Adam sendiri turun. Ada yang kata Hawa yang turun. Tapi dalam kitab Zanji kata iaitu suara yang sering kali datang pada setiap kali Aminah nak tidur, bagi tahu ai Aminah, kau telah hamil, kau telah mengandung. Dan jaga pelihara kandungan kau kerana anak yang bakal lahir, yang anak akan lahir nanti. Anak lelaki yang akan diangkat menjadi Nabi darah. Jadi pada awalnya mak Aminah tu rasa biasa. Dia tak hirau tentang suara mungkin mimpi ke apa. Tapi dia yakin dia tu hamil bila 3 malam haidnya tu tak datang. Jadi berita Aminah hamil tu diketahui oleh keluarga Bani Hashim, bangsa Quraisy, kemudian penduduk Mekah. Bukan hanya sekadar penduduk Mekah, bahkan berita itu tersebar naik sampai ke langit, bumi, semua sekali dapat tahu. Bila semua makhluk dapat tahu yang Muhammad telah dikandung tu mak, bumi langit bising sekuat-kuatnya, sampaikan pengembala-pengembala binatang ketika itu mendengar secara jelas ni mak, sejelas-jelasnya mereka mendengar setiap ternakan binatang ternakan mereka tu mak mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Betapa agungnya. Semuanya menanti-nanti. Sampaikan baru dikandung itu sahaja, dunia dalam keadaan rasa gembira. Dunia ketika itu mak dalam keadaan kemarau panjang, kering kontang. Sampaikan diceritakan waktu tu Sungai Nil tu kering. Sungai Nil tu kering mak. Tapi bila kata saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikandung, hujan turun selebat-lebatnya sampai dunia tu mak hijau. Dunia, bukan Mekah, dunia hijau. Sungai Nil yang kering tadi, air sekuat-kuatnya, barakahnya tu baru mengandung tu saja dah membawa barakah. Sampai 9 bulan, hari Isnin, Ahad, Isnin Nabi SAW masuk bulan Rabiul Awal. Hari Isnin, Aminah dah mula rasa sakit. Bagi tahu Ummu Aiman. Ummu Aiman siapa? Ummu Aiman khadam kepada Abdullah. Abdullah meninggal Abdullah, tinggal khadam namanya Ummu Aiman. Mak baca kisah Ummu Aiman mak. Ummu Aiman orang yang paling lama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada lahir sampai Rasulullah wafat disebut dengan Nabi. Rasulullah sebut di antara mereka yang panggil mak adalah Ummu Aiman, di antara Ummu Aiman panggil mak. Jadi dah mula sakit minta pada Ummu Aiman panggil Ummu Syifa. Siapa Ummu Syifa mak? Ummu Syifa ni mak kepada Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang namanya Abdurrahman bin Auf. Yang Ummu Syifa ni dia bidan yang sangat terkenal di Mekah. Jadi minta Ummu Aiman panggil. Ummu Aiman pergi ke rumah Ummu Syifa, pendekkan cerita, dibawa balik. Bagi tahu Aminah dalam keadaan mula rasa sakit nak bersalin, kita tolong tengok. Jadi akhirnya Ummu Syifa datang tengok Aminah dalam keadaan sakit, dah terbaring sakit. Jadi waktu tu mak yang nak menyambut kelahiran Nabi SAW tu ada 4 orang wanita. 2 orang wanita daripada dunia dan 2 orang wanita dibawa daripada syurga.
Ada kata 4, tapi kita bawa 4 ni sahaja. Ada 4 daripada syurga, tapi kita bawa 2 saja. Sebab 2 ni tidak ada khilaf. Tu kebanyakan ulama menyebut 2. Jadi 2 daripada syurga tu siapa mak? 2 daripada syurga tu diiringi pula dengan bidadari syurga semua turun mengiringi dua wanita tadi, dan juga anak-anak syurga datang turun semua. Siapa 2 tadi? Yang pertamanya Asiyah isteri Fir'aun, kemudian yang kedua Maryam, mak kepada Nabi Allah Isa. Duduk seorang duduk sebelah kanan Aminah, seorang lagi duduk sebelah kiri Aminah, dipegang kepala Aminah. Kemudian yang kedua daripada dunia pula, iaitu yang pertama Ummu Syifa, yang kedua Ummu Aiman. Itu Ummu Syifa tu dah mula bersiap sedia, siap-siap semua tu. Tengah siap-siap tu mak, tiba-tiba Aminah kata, Ummu Syifa, aku dah melahirkan anak, dia kata. Tak ada menelan, tak ada apa, tiba-tiba je Aminah kata dah lahir, anak dah lahir. Ummu Syifa, anak dah lahir, dia kata. Kita kat kat situ. Kita kat kat situ mak, kita kat kat situ. Berhenti kat situ. Peristiwa yang berlaku pada malam tu mak, diriwayatkan semula oleh Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf meriwayatkan semula, dia kata, makku telah menceritakan kepadaku tentang peristiwa yang berlaku pada malam tersebut, pada pagi tersebut. Maknanya sahih tak? Sahih. Dengar mak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Syafiq. Assalamualaikum ya Habibullah. Ummu Syifa mak, bila kata Aminah panggil Ummu Syifa, dia kata anak dah lahir dah. Jadi Ummu Syifa buka, kan dia buka kain, buka selak kain tu mak. Kali pertama sekali Ummu Syifa terkejut mak, terkejut sekejut-kejutnya mak, ketika tu mendapati anak tadi dalam keadaan cahaya yang sangat kuat lahir daripada tubuh. Allahumma salli ala sayyidina. Assalamualaikum Rasulullah. Cahaya sekuat-kuat daripada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan ketika tu mak, tubuh tu cahaya tadi menyelinap setiap penjuru, bukan Mekah, seluruh dunia. Tidak ada satu ruang pun yang terlepas daripada cahaya tersebut. Sampaikan penduduk Mekah ketika itu mak, sekuat-kuatnya mencari cahaya tadi mak, sampaikan mereka menemui cahaya tadi datang daripada rumah Aminah, dan mereka berkumpul seramai-ramainya di sekeliling rumah Aminah tadi. Sampai Aminah minta kepada Ummu Aiman supaya tutup lubang-lubang yang ada tu, disumbat dengan kain. Dia kata jangan sampai cahaya tadi keluar. Cahaya sekuat-kuatnya. Satu. Yang kedua, Ummu Syifa kata apa? Yang kedua, aku mendapati anak tadi. Aku terkejut lagi, dia kata. Aku terkejut lagi kerana mendapati anak yang lahir tadi, lahirnya dalam keadaan sedang sujud. Lahirnya sedang sujud ya. Assalamualaikum Rasulullah. Assalamualaikum. Dalam keadaan sujud. Dan aku mendapati yang ketiganya, iaitu di belakang pundaknya itu ada daging yang timbul menuliskan Khatimun Nabiyyin Muhammad Rasulullah. Ini pundak ni, tengah-tengah pundak, di antara kanan dan kiri ni, di pundak tengah-tengah ni ada menulis Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Kemudian Ummu Syifa kata apa? Aku terkejut kerana mendapati bayi tadi dalam keadaan bersih sebersih-bersihnya. Bersih sebersihnya. Lalu ku ambil bayi tadi. Waktu ku nak angkat bayi tadi, tiba-tiba tangannya mengangkat setinggi-tinggi, lurus menuju ke arah langit. Mengangkat seperti, Ummu Syifa kata apa? Seperti menunjukkan bahawa besok dia akan dibangkitkan sebagai seorang Nabi, seorang Rasul yang menjadi penghubung di antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluruh penduduk yang berada di bumi. Masya Allah. Kemudian Ummu Syifa tengok pula nak dipotong mak tali pusat. Bila nak lihat tali pusat, tengok tali pusat tadi, tali pusat dah siap putus, dah siap dipotong. Kemudian nak tengok lelaki ke perempuan, bila tengok kemaluan mak, Ummu Syifa terkejut sekian kalinya mendapati bahawa siap
kemaluan Rasulullah SAW itu siap-siap disunat. Lalu bila tengok pula pada mata Rasulullah SAW, mendapati matanya dalam keadaan tercelak. Dah dicelak siap, celak cantik. Cuba bayangkan mak, sesempurna-sempurna jasad, sesempurna-sempurna kejadian pada tubuh Nabi SAW. Jadi ketika tu Ummu Syifa pun mak, dia hampir Rasulullah tadi dah dia tengok dalam keadaan menggigil dan ketakutan. Ummu Syifa kata, aku dalam keadaan menggigil dan ketakutan dan kerana tak pernah aku alami seperti ini. Sehingga akhirnya mak Ummu Syifa tadi dibalut dalam keadaan takut tadi mak, dibalut Rasulullah SAW tadi sedang dibalut tadi mak. Tiba-tiba cahaya yang kuat tadi terang seterang-terangnya tiba-tiba segelap-gelapnya. Tiba-tiba berubah segelap-gelapnya sehingga Ummu Syifa kata, aku takut ketika itu, setakut-takut. Sedang aku takut, setakut-takutnya tadi tiba-tiba aku dapati datang seorang lelaki yang berjubah tetapi tidak berwajah. Datang seorang lelaki berjubah tetapi tidak berwajah. Apa yang dikatakan tidak berwajah? Kerana terlalu gelap jadi wajahnya tak nampak, itu maksudnya. Jadi lelaki itu berkata, aku dah menggigil, dia kata memangku Muhammad. Lelaki itu kata, nak bawa ke mana? Nak bawa ke mana? Seorang lelaki lain pula menjawab, nak bawa ke timur. Dan lelaki tadi bertanya lagi, nak bawa ke mana? Seorang lelaki lain pula menjawab, nak bawa ke selatan. Lelaki tadi bertanya lagi, nak bawa ke mana? Lelaki lain, yang lain lagi pula menjawab, nak bawa ke utara. Tanya lagi, seorang lelaki lain lagi menjawab, nak bawa ke barat. Dalam riwayat yang lain pula menceritakan tentang perihal peristiwa yang berlaku. Yang didatangkan, Allah perintahkan kepada Jibril supaya datang mengambil Rasulullah SAW supaya dibawa naik ke langit, memperlihatkan Rasulullah kepada seluruh penghidupan yang berada di langit. Dari riwayat menceritakan ketika itu Allah perintahkan kepada Ridwan supaya menutup serapat-rapatnya pintu neraka dan meminta pada malaikat supaya membuka seluas-luasnya pintu syurga. Buka seluas pintu syurga. Dan malaikat diarahkan supaya beratur serapat-rapatnya sampai ke langit ketujuh menyambut kedatangan Nabi SAW. Jibril pembawa naik ke langit, diperlihatkan penghidupan seluruh makhluk-makhluk yang berada di langit. Ketika itu tidak ada kalam lain yang lahir daripada dua bibir mereka kecuali mereka mengungkapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selesai daripada satu tingkat ke satu tingkat, satu tingkat ke satu tingkat, satu tingkat ke satu tingkat, sampailah tingkat yang ketujuh. Kemudian bawa turun semula ke bumi, ke dunia. Kemudian diperlihatkan seluruh penghidupan yang berada di dunia. Sampaikan sekian kalinya pengembala-pengembala tadi mendapati setiap binatang ternakan tadi mengungkapkan sejelas-jelasnya ungkapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gembira segembira-gembiranya melihat kelahiran Nabi SAW. Subhanallah, hebatnya, agung. Sebabnya bukan lahir-lahir biasa, ini makhluk agung. Alam menanti-nantikan. Alam menanti-nantikan. Bukan malaikat, alam. Yang tak tahu manusia je. Kita je yang tak tahu nilainya, makhluk tahu nilai. Itu sebabnya Nabi Allah Musa kan pernah bertemu dengan seekor semut waktu akhir hayat. Dah hujung-hujung usia Nabi Allah Musa itu, dia beribadah pada Allah. Jika dia beribadah, tiba-tiba lalu semut. Itu zaman Nabi Allah Musa tu mak, bukan zaman Nabi Muhammad. Nabi Allah Musa. Jadi lalu seekor semut tu, Nabi Allah Musa ni macam kita lah, tengah-tengah makan kat dapur tu mak, tiba-tiba nampak semut. Lalu kan kita tegur semut kan, semut sibuk makan gula, marah kita kan. Jadi Allah Musa tu tegur semut, semut, kenapa Allah Ta'ala jadikan kau? Kenapa Allah Ta'ala jadikan kau semut? Mak dengan tanya-tanya tu, rupa-rupanya semut tadi berhenti. Semut tadi berhenti mak.
Mana yang semua tadi memandang arah Nabi Allah Musa AS. Lalu semua tadi berkata, wahai Musa, dia kata, wahai Musa, Allah jadikan aku, dia kata, pada waktu malam Allah perintahkan supaya aku bertasbih pada Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan pada siang hari Allah perintahkan supaya aku berselawat ke atas Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya-Allah. Alam ni dah berselawat ke atas Nabi itu dah dari dulu lagi tu mah. Sebabnya Nabi Allah nak apa? Sayyidina Abu Bakar sendiri mah, kalau kita lihat Sayyidina Abu Bakar tu ya, adalah orang pertama yang menerima dakwah Nabi SAW yang daripada luar rumah. Dia dah dapat tahu berita daripada Waraqah bin Naufal. Waraqah bagi tahu pada Abu Bakar, dan Abu Bakar pula mak dapat berita tadi, dia terus jumpa Nabi. Kenapa dia mudah menerima mak? Kerana selama dia hidup bersama dengan Nabi, walaupun Nabi belum diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul mak, dia berjalan dengan Nabi secara jelasnya. Abu Bakar kata apa? Aku mendapati kalau katalah bertemu dengan pokok, maka pokok akan disalamkan kepada Muhammad. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Bila aku jumpa batu, maka aku dengar secara jelas batu akan mengucap Assalamualaikum ya Rasulullah. Bila aku jumpa binatang-binatang di sana, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Masya Allah. Itu sebabnya bila diisytiharkan saja Nabi dan Rasul, aku jadi orang yang pertama sekali beriman dengan Nabi dan Rasul. Jadi selesai tadi, Jibril pun bawa pulang, letak atas pangkuan, diletak semula dalam bekas. Tutup. Orang pertama yang melihat mesti Abdul Muttalib. Akhirnya panggil Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun datang melihat, bawa pergi ke Kaabah, tawaf. Selesai tawaf, masuk dalam Kaabah, kemudian berdoa, minta pada Allah, supaya Allah Ta'ala pelihara cucu dia. Pelihara ya Allah, tolonglah ya Allah, pelihara cucu aku, jaga cucu aku. Dia tahu keselamatan cucunya pasti akan terbuka. Sebabnya peristiwa demi peristiwa kita akan lihat yang tertulis dalam buku sirah. Salah satunya Abu Talib bawa pergi ke Syam berdagang. Rahib yang berada di Syam, Rom ketika itu, sendiri yang memperingatkan kepada Abu Talib bawa pulang kalau Yahudi jumpa. Sedangkan waktu itu dah berkali-kali hendak dibunuh. Dah diketahui sebenarnya, mereka semua dah tahu bahawa itu Nabi. Jadi sampailah selesai berdoa, bawa balik mak, serahkan kepada Aminah. Jadi Aminah ni orang pertama yang susu. Ada riwayat kata dia tak boleh menyusukan, ada riwayat kata dia ibu susuan yang pertama. Tapi yang kedua mak, yang kuat memang tidak ada khilaf, yang menyusukannya adalah Suhaibah. Jadi berita tadi mak diketahui oleh Abu Lahab. Abu Lahab dapat tahu bahawa Aminah dah melahirkan anak. Jadi dia minta pada Suhaibah pergi tengok apa jadi pada Aminah. Apa yang dia boleh dibantu. Jadi Suhaibah ni pun datang ke rumah Aminah. Dia ketuk pintu, Aminah pun buka pintu. Bila dia buka pintu, tengok Aminah macam mana khabar, baik, Alhamdulillah. Dia kata baik. Dia sebut baik, masuk. Macam mana anak pergi tengok anak dalam bakul. Dia kata dalam bakul. Bila datang ke bakul tadi, Suhaibah ni datangnya dalam keadaan berat. Anak pelik. Penduduk Mekah panggil bayi tu bayi pelik je. Dia datang dekat. Aminah kata pergi tengok. Sampai dah dekat tu pun kain yang menutup Rasulullah dipegang Suhaibah, pegang tu pun dalam keadaan buka. Dia kata buka. Bila buka, subhanallah, Suhaibah menangis mata sesa. Tak pernah dilihat semulia-mulia, sesempurna jasad dan sempurna. Sehingga akhirnya Suhaibah pun balik cerita pada Abu Lahab. Abu Lahab dengar, punya rasa seronok mak. Sampai akhirnya Suhaibah tadi dimerdekakan oleh Abu Lahab. Sayyidina Abbas, masa siapa Sayyidina Abbas ni adalah bapa kepada Nabi SAW. Sayyidina Abbas ni bapa saudara Nabi. Adik-beradik Abdullah, adik-beradik Abu Talib. Jadi selepas Abu Lahab tadi meninggal dia Abu Lahab tadi, Sayyidina Abbas satu hari mimpi jumpa Abu Lahab. Jadi dia tanya, wahai Abu Lahab, dia kata, bagaimana keadaan kau sekarang? Lalu Abu Lahab kata, beginilah. Dia kata, aku duduk dalam neraka Allah. Dia kata, dalam keadaan diazab oleh Allah SWT. Tapi dia kata, tapi setiap hari Isnin Allah SWT bagikan pelepasan kepadaku daripada diazab.
Dan hari yang sama Isnin itu juga Allah terbitkan air daripada celah jariku di antara ibu jari dan telunjukku, supaya ku dapat minum air setiap hari Isnin. Setiap hari Isnin. Sehingga kan Sayyidina Abbas tanya pada Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, apakah kelebihan yang telah kau lakukan sehingga Allah berikan sebegitu rupa pelepasan kepada kau, wahai Abu Lahab?" Lalu Abu Lahab kata, "Ketika ku hidup di atas dunia dulu, waktu lahirnya Muhammad, ku rasa terlalu gembira atas kelahiran Muhammad, sampai ku merdekakan Suwaibah. Akhirnya hari ini Allah berikan kelebihan kepada ku, pelepasan daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala." Subhanallah. Ibu susuan yang kedua Suwaibah ya. Kemudian yang ketiga iaitu 3 darah daripada Bani Sulaim. 3 darah daripada Bani Sulaim, bila dengar saja Rasulullah SAW tu bayi pelik dilahirkan oleh Aminah, mereka pun datang ziarah. Ramai orang datang tu, mak ulang alik. Banyak peristiwa-peristiwa pelik ketika tu. Di antara ni 3 darah Bani Sulaim tu datang ketuk pintu, bagi tahu Aminah nak tengok bayi pelik. Mereka pun duduk. Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha pun ambil Rasulullah, diletakkan atas pangkuan darah yang pertama. Jadi Aminah minta, susukanlah, dia kata, susukanlah anak tu. Jadi perempuan 3 darah tadi, dia kata, mana boleh susu, kan belum kahwin, tak boleh susu, dia kata. Aminah kata, susukan. Dia seboleh-boleh Aminah suruh susukan. Lalu akhirnya 3 darah tadi pun dia selak tudung dia, buka selak bajunya tu, kemudian dia suruh buah susunya, mak masuk ke dalam mulut Rasulullah. Rasulullah pun isap mak keluar susu sebanyak-banyaknya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekenyang-kenyangnya, mak. Kemudian diserahkan pula kepada wanita yang kedua, anak darah yang kedua tadi, begitu juga disuruh buah susu, mak. Rasulullah minum, mak, sekenyang-kenyangnya. Sampai yang ketiga pun begitu juga, sekenyang-kenyang. Rasulullah kata apa? Aku mempunyai 3 orang ibu susuan yang bernama Salasata Atiqat. Ini Nabi SAW sendiri cerita. Aku mempunyai ibu susuan Salasata Atiqat, 3 orang Atiqah. Yang mana ibu susuan tadi, yang pertama, kedua, ketiga tu, mak, 3 tu nama dia Atiqah. Namanya Atiqah. Masya Allah. Tak lama kemudian datang pula seorang wanita, mak, kawan baik Aminah, Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha. Umurnya 15 tahun, hampir-hampir seusia dengan mak Aminah tadi. Datang ziarah Aminah, tengok bayi. Boleh tengok bayi, boleh. Aminah pun ambil Rasulullah SAW, dia, mak, serahkan pada perempuan tadi. Dipegang dan letak di atas pangkuan, mak. Ketika berada di pangkuan tu, mak, boleh dia berdoa, mak. Dia doa, "Wahai Allah, jadikan anak ini sebagai peneman hidupku sehingga aku mati. Wahai Allah, jadikan anak ini sebagai peneman hidupku sehingga aku mati." Siapa dia? Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidatina Khadijah tahu tak itu akan jadi Nabi? Tak. Dia tahu tak itu akan jadi Rasul? Tidak. Dia tahu tak dia akan kahwin dengan lelaki tersebut? Tak, dia tak tahu. Dia tak tahu, mak. Ulama sebut Allah mengilham, Allah mentaufikkan kepada Sayyidatina Khadijah untuk berdoa ketika itu. Dan Allah hantar Sayyidatina Khadijah, mak, kerana apa? Kerana nak menyambut kelahiran agung Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan tahap kemuncak. Allah sendiri hantarkan isterinya untuk menyambut kelahiran suaminya, bakal suami. Masya-Allah. Ini kelahiran bukan main-main ni, mak. Sangat-sangat agung. Sebabnya Rasulullah SAW ini kelahirannya pada bulan Rabiul Awal, dan kita memperingatinya, mak, bukan hanya sekadar memperingati. Tak. Kalau ulama sendiri sebut secara jelas, kalau kita hanya sekadar memperingati, rugi serugi-ruginya. Kalau hanya sekadar celebrate, menyambut birthday, mak, rugi. Tidak ada beza Nabi dengan pasangan kita. Tidak ada beza Nabi dengan anak kita. Rugi ulama kita.
Tetapi kita memperingati kerana apa? Kerana nak mempertingkatkan keimanan kita dan membina keyakinan dan paling besar lagi kecintaan dalam diri kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu paling besar. Itu tujuan tu, Mak. Bukan main-main. Tu mendengar sirah Nabi itu bukan hanya sekadar dengar, oh Nabinya begini, oh begini, hebatnya, oh. Dah. Tu benda paling besar tu. Yang ulama, Syekh Sa'id Ramadan Buti dalam membicarakan maulid ni, dia kata apa? Apa yang dia kata tentang maulid? Dia kata, cinta kepada Nabi tu wajib. Lalu cinta tu tak akan dapat kecuali setiap sesuatu yang sampai kepada cinta itu juga menjadi wajib. Kena tahu kisah dia. Kalau tak kenal maka tak cinta. Maka kena tahu kisah dia, kena faham perjalanan dia, kena tahu keagungan dia, tahu kena hebatan dia, ta'ajub dalam diri kita sehingga akhirnya terbina rasa cinta. Maka semuanya tu perlu dibuat. Kenapa perlu berselawat? Sebab orang tu takkan boleh ingat sesuatu kecuali, takkan boleh dia cintakan sesuatu kecuali dia ingat. Itu sebabnya selawat tu diperintah supaya memperbanyakkan, bukan hanya sekadar mencari pahala, tetapi jalan salah satu menambatkan rasa ingat dan melahirkan rasa cinta. Masya Allah. Sebab mak kalau tak duduk dengan Nabi ni, mak tak ada nilai. Allah bagi dunia seisinya sekalipun, alam seisinya, surga sekalipun, mak kalau tak duduk dengan Nabi tak ada nilai. Rugi kita, rugi. Minta sungguh-sungguh, wahai Allah, berikan aku ya Allah rasa cinta kepada Engkau, wahai Allah. Ya Allah, berikan kepada aku rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keturunanku, anak, pasangan, seluruhnya tolong ya Allah. Di dunia kau hidupkan, kau temukan aku dengan roh, di antara roh dengan duduk hidup dalam dunia ni, biar roh dengan roh, tak perasaan dengan perasaan itu kontak di antara perasaan kita dengan perasaan Nabi. Tetapi di akhirat ya Allah, bukan roh tetapi jasad dan seluruh penghidupanku itu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta mak sungguh-sungguh. Jangan tu. Sebabnya bila habis kelas hari itu, ada seorang hamba Allah, seorang mak, dia tanya, Ustaz, seganlah nak minta. Segan nak minta. Saya kata, mak kenapa segan? Segan dia minta. Kita ni siapa? Kita ni banyak dosa. Saya kata, mak, ulama sendiri menjawab, mak, kita minta tu bukan hanya sekadar apa yang kita nak, tetapi kita nak menzahirkan betapa luasnya rahmat Allah. Minta tu bukan hanya sekadar diri melihat pada kita punya diri tu. Memang kalau lihat nilai pada diri kita tu, debu yang melekat pada tubuh Nabi itu jauh lebih mulia. Capal Nabi itu jauh lebih mulia. Capal Nabi itu pun jauh lebih mulia, mak. Kenapa dia mulia? Kerana waktu Rasulullah naik Mi'raj jumpa Allah, sampai dekat atas nak naik ke Sidratul Muntaha tu, mak, Rasulullah cabut capal dia. Bila Rasulullah cabut capal dia, Rasulullah nak naik, Allah tegur, wahai Muhammad, kenapa kau cabut capal kau? Rasulullah pun menjawab, wahai Allah, aku cabut capalku kerana aku teringatkan Musa. Kerana ketika Musa nak naik ke Jabal Tursina, di kaki bukit itu, engkau sendiri wahai Allah telah perintahkan kepada Musa supaya cabut capalnya, kemudian dengan kaki ayam tu naik atas Jabal Tursina. Maka aku cabut capalku. Allah kata, wahai Muhammad, sarungkan capalku wahai Muhammad. Sarungkan capalku wahai Muhammad. Rasulullah sarung capal, naik ke Sidratul Muntaha, mak. Sidratul Muntaha itu di mana? Tempat yang paling tinggi dan tidak ada makhluk yang lebih tinggi. Ketika itu sampaikan syurga, neraka, Jibril dan tidak ada makhluk, semuanya berada di bawah capal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya capal Nabi itu jauh lebih mulia daripada segala makhluk. Masya-Allah. Itu kenapa para ulama di sebahagian meletakkan capal di atas kepala. Bukan kerana tak hormat kepada, mengambil iktibar daripada peristiwa Mi'raj. Masya-Allah, agungnya Nabi. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah, kita minta sungguh-sungguh pada Allah supaya Allah letakkan dalam di hati kita, tidak ada lain kecuali Nabi.
Letakkan dalam perasaan kita, tidak ada lain Nabi. Letakkan dalam pemikiran kita, tidak ada lain Nabi. Maka tidak ada nilai. Apa sekalipun yang ada dalam hidup kita, gunung emas, bukit, apa sekalipun Allah bagi, kalau tidak ada Nabi, tidak ada nilai, rugi kita. Minta sungguh-sungguh pada Allah, kerana bukan nilai pada diri kita. Kalau nilai pada diri kita memang takkan mampu kita dapat sesuatu. Tapi nilai dengan rahmat Allah, nak gambarkan, menzahirkan rahmat Allah itu sangat luas. Itu yang Allah Ta'ala letakkan. Ar-Rahman alal arshi istawa. Arash itu besar, tetapi jauh lebih besar rahmat Allah SWT. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara, mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tangguh majlis dengan tasbih kafaratus. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.